nama, full name dan juga ID awak sebagai attendance untuk virtual class kita lah. Okay. Yang dekat Aris tu macam biasa, mak juga. Dah mak ke belum? Jangan lupa tau mak. So mak dulu dalam Aris siap, takut jadi lupa. Okay. So kita dah habis chapter 1 and chapter 2. So hari ni saya just macam nak buat summarize lah from both chapter. Okay. And then kalau awak perasan ataupun ada yang dah perasan, so next week adalah week 6, betul tak? Week 6. So apa yang ada pada week 6 adalah kita punya test 1 akan berlaku. Betul tak? Hari tu saya dah buat early announcement that kita punya test 1 will be held on 5 of May. Betul tak? On Wednesday 2:30 kan? Nanti untuk time dia saya akan announce lagi lah. And then cara untuk jawab test nanti pun saya akan bagi dia punya prosedur one by one lah. Tapi apa yang saya boleh cakap, awak punya time management sangat penting lah untuk test nanti. Sebab saya akan reveal question one by one. Saya tak akan reveal sekaligus. Okay? Saya tak sure untuk kali ni 2 question ataupun 3 questions. Tapi dia memang akan datangnya daripada 2 chapter tu lah. Chapter 1 dan juga chapter 2. Okay? Nanti saya akan bagi tahu lah pasal test. Sebenarnya saya nak buat quiz on Thursday. Tapi you all tahu kan Thursday kita cuti sebab tu bunyi pokok ke apa tu? Tahu kan cuti hari Khamis ni sebab kita UiTM Syariah duduk kat Selangor kan. Jadi Selangor dia ambil cuti nuzul Al-Quran. So saya baru perasan nuzul Al-Quran tu adalah this week. So tak ada class lah for this coming Thursday. Jadi saya akan buat quiz after this class lah. Boleh? Terpaksa. Tapi saya buat macam take home quiz lah. Even memang awak dah memang stay dekat home kan. Kira double home quiz lah. Macam tu. Okay? So saya tak boleh nak dedahkan cara macam mana nak jawab test tu sebab saya plannya nak train awak jawab test tu masa quiz. Saya nak review one by one. Prosedur tu sama macam test tapi since dah kita cuti jadi masa pun dah tak sempat. Next week kita dah test. So saya proceed lah. Nanti saya akan briefing later lah pasal prosedur untuk test 1 tu. Saya rasa awak pun okey. Saya lepas pun mesti ada subjek yang dah buat macam tu. Ada tak saya lepas? Dia review question one by one. Ke final buat? So macam tu lah. Then good lah. Okay. So kita start dulu dengan chapter 1. Saya tutup saya punya kamera sebab saya takut saya punya slide nanti tak berjalan. Dia start dekat slide pertama je nanti. Okay? Nanti dah lah sakit. Okay. Saya share slide. Tak dapat lagi. Apa tak cari tak jumpa. Okay. Okay, nampak tak? Nampak ada. Nampak ada. Okay, so ini adalah additional notes for chapter 1. Saya pun dah upload dekat GC. Kalau awak perasan lah. Yang mana dah sempat download tu, okey lah. So boleh tengok sama-sama. Kalau yang mana belum sempat download ataupun belum jengah lagi pun dekat Google Classroom tu, minta lepas ni jengah lah Tapi untuk sekarang ni tengok dulu slide. So ini adalah additional notes for chapter 1. So ini adalah dari segi teori tentang hysteresis losses dan juga eddy currents. Ini dia macam saya bagi roughly figure lah pasal 2 losses ni. So ni awak boleh baca sebab dia teori je. Cuma saya nak tekankan dekat sini bila saya online ni saya ambil kesempatan untuk explain
pada calculation part. Sebab mostly dalam question sama ada test 1, test 2 or final, memang orang kata 95% adalah calculation. Okay, so teori saya bukan saya abaikan, saya explain je, awak tengok je dekat training video saya kan, semua saya explain je yang teori. Okay, so untuk online ni memang saya tekankan calculation part lah. Okay, so ini saya nak bagi reminder untuk chapter 1. The fridging will affect to the area only. Means that if fridging is existing, the area of air gap will be differing to the core area, and thus it will affect to the value of reluctance. So in conclusion, so LC and LG. So LC here is the length for the core. C here means core and G here means gap. Gap, alright. So sometimes LC can be kita panggil dia lah mean length, ataupun sometimes in question they state mean part length. So no matter either mean length or mean part length, dia adalah merujuk kepada length LC tersebut. Tapi dekat sini saya nak highlightkan perkataan mean dekat depan ni. Okay, so macam ni untuk LC dia boleh jadi dua lah. Sometimes can be mean diameter or sometimes can be mean radius. Okay, so ikutlah kalau question tu nak trick awak, so dia akan dibagi value awak untuk diameter. So you have to divide by 2 in order to get the radius value. Okay, so must find the LC value by taking the LG into the account if the question does not mention mean. Okay, so inilah saya nak cakap ni. Unless the question state mean length. Okay, so for example, so ini adalah saya petik daripada satu soalan. Ini sikit je lah saya ambil. A circular ring of magnetic material has a mean length. So awak perasan daripada question ni, dia ada tulis ayat mean dekat sini. Okay, so for this case, the core length LC is 1.0 meter without consider the air gap length. Maksudnya untuk value of LC, kita just directly ambil the value of 1.0 meter bila dia letak mean dekat sini. Okay, so macam mana kalau tak ada mean? Maksudnya dia cakap has a length sahaja without mean. So means here dekat sini, untuk value of LC, kalau soalan tu ada air gap, you have to minus. Okay, untuk dapat LC yang baru, awak kena minus air gap length ni, baru dapat LC untuk pergi pada next step punya calculation. Okay, so faham tak masuk mean dekat situ? Alright. Okay, so kita just go straight away to the example. So untuk example ni saya bagi contoh yang ada mean dekat sini. Okay, a ring of mean diameter 21 cm and cross section 10 cm square is made up of semicircular sections of cast steel and cast iron. Okay, so saya nak tulis. Okay, so dekat sini awak kena be careful. Satu, dia bagi unit ni dalam sentimeter. Okay, so sometimes dia akan bagi directly in meter unit, but for this case dia bagi in centimeter, so you have to convert the centimeter value to meter. Okay, to first, and then second, yang tadilah mean ni. Okay, kemudian dekat sini dia cakap a ring. So a ring, of course lah awak imagine dia adalah bulat, circle. Okay, so soalan kadang dia bagi gambar and kadang awak kena imagine. Okay, kemudian dia cakap cross section 10 cm square is made up of semicircular sections. Okay, so dekat sini awak boleh nampak dia ada air gap. Okay, on the left hand side and on your right hand side. So dekat sini kita ada soalan yang melibatkan dua air gap.
Alright, so ni satu air gap and this one is another air gap. Okay, so satu air gap. Kemudian yang kedua dia cakap cast steel and cast iron. So cast iron adalah yang kedua and then the third one is cast steel. Then if each joint has a reluctance equal to an air gap of 0.2 millimeter, so again in millimeter, so you have to convert in meter. As shown in figure, find the ampere turn. So ampere turn dekat sini apa yang awak nak cari sebenarnya? So kita tahu M adalah I, betul tak? Current. And then turn adalah N. So apa yang kita nak cari adalah NI lah. Okay. So apa formula yang melibatkan NI? F equal to NI. And also HLC. Okay. So ni length lah Kemudian required to produce a flux of, ini dia dah bagi value of flux in the magnetic circuit. Take mu R, ni mu R, which is the permeability. For steel and iron is 825 and 165 respectively. Neglect the leakage and freezing. Okay, so kalau nak cari ampere turn untuk satu ring ni dan dia melibatkan tiga benda iaitu air gap, cast iron dan juga cast steel, so you have to find one by one since dia punya mu R adalah berbeza for cast iron and cast steel. Okay, so kita akan tengok satu persatu. Okay, so ini adalah yang daripada soalan, betul tak? And then ini daripada soalan juga kan? Ni. Kemudian kita nak cari tadi untuk tiga benda. So kita pergi dulu one by one. So first kita pergi dulu pada air gap. Okay. So air gap kita ada kiri dan juga kanan. Betul tak? So kita boleh combine je dulu tu sebab dia adalah dua-dua air gap. Jadi satu kumpulan yang sama. Satu permeability which is mu naught. Okay, so remember for air gap memang kita akan guna mu naught sebab dan yang ini adalah fixed value for mu naught for air gap. Alright, so ini adalah B daripada sini. So kita boleh capai dia punya value of H. Okay, so awak divide je dapat value of H. Kemudian kita cari air gap length. Okay, so ni 0.2 multiplied by 2. Mana dia dapat 0.2 ni agak-agak? Kalau kita refer pada gambar, kat mana 0.2 agak-agak? Ada yang dah boleh nampak ke? 0.2. Sebab dia apa? Kalau awak tengok dekat sini, dia punya diameter tu dia bagi dah siap-siap tengah ni. Okay. So kalau untuk menjawab soalan chapter 1 ni, kita memang kena cari, kita punya main purpose adalah kita nak cari yang tengah-tengah ni sebenarnya. Kita deal with this one. Bukan yang inner diameter, bukan yang outer diameter, tapi in the middle. Yang ni. Jadi untuk case ni, awak kena tengok betul-betul dia punya arrow ni dia dah bagi siap-siap untuk tengah-tengah ni. Cuma dia trick awak, dia bagi in diameter. Dia tak bagi in radius. Alright. So kita tahu ini matematik. Untuk cari luas bulatan kita pakai pi r squared. Betul tak? Jadi kalau untuk kita nak cari ini kan, jadi kita tak akan pakai luas. But kita pakai ukuran lilitan. Ukuran lilitan. So kalau ukuran lilitan, kita punya formula apa? 2 pi r. Am I right? Yes. Okay, so for this case kita tak ada R tapi kita ada D. Jadi D dia kat sini adalah 21. Kita akan divide by 2 lah untuk dapatkan R. So kita masuk dalam formula ni 2 pi 21 over 2. Okay, kemudian dua-dua ni kita boleh potong. Tinggallah 21 pi. Okay. Lepas tu, apa dia buat?
kan kita kena sorry, sekejap. Kita baru deal dengan air gap kan? Nampak saya dah ke depan dah. Ini untuk kasayan, okey. Tapi inilah cara untuk cari yang kita punya kejap lagi. Sasut dah saya. Okey, so ini adalah air gap. Okey, so air gap adalah ni 0.2 mm. Susah-susah je cari, dia dah bagi dah. 0.2. Kemudian dia darab dengan 2 sebab kiri dan kanan lah. Okey, kemudian dia dapat dalam milimeter kat sini, kemudian dia darab lagi dengan 10 kuasa negatif 4 ni sebab nak tukar daripada milimeter tu meter. Okey, lalu dah saya. Lapar sangat dah ni. Okey, so kita dah dapat length yang ni. Kemudian kita dah ada H. So, nak cari NI, kita darabkan je lah. Ni, yang ni kan. Dengan yang ni. Okey, so ini adalah LG. Ini adalah H. So, kita dapat NI. 159. Yang ni baru untuk both air gap. Okay, so settle. Kemudian kita pergi pada steel part. Steel part ni yang bawah ni. Okay, so kalau perasan dia adalah half daripada circle tersebut. Okay, so berbalik pada yang tadi saya cakap ni. So dia adalah 21 pi. So that's why lah kat sini 21 pi tadi. Yang ni saya dah explain tadi. Kemudian dia divide by 2. Kenapa dia divide by 2? Sebab dia hanya half. Kemudian another half is cast iron. Okay, so that's why dia divide by 2. Kemudian dapat 33 cm and then convert to meter and then repeat the same procedure. Dapatlah ampere turn untuk steel part. Okay, so ni dah dapat yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita akan buat yang iron part. Okay, so dia sama je macam steel part tadi. Guna prosedur yang sama untuk dapatkan dia punya length ni. Samalah sebab dia half-half kan. Yang bezanya cuma dekat sini lah dia punya mu berbeza. So awak kena cari H yang baru. Darab permeability yang dia punya untuk iron dan dapat ni. Kemudian awak multiplykan dapatlah ni. So tak habis sampai di situ. You have to find the total ampere turn. Maksudnya awak kena add up all the part together lah. So air gap, steel part and iron part. So finally you dapat ni lah. Okay, so ni jawapan dia lah. So far okay tak setakat ni? Ke ada yang confused? Laju sangat ke saya? Okay, madam. Right, good. Okay, so ini adalah another example. Yang ni pun consider kalau disebut untuk kes ni disebut toroidal. So dia pun adalah berbentuk seperti ring. Okay, bulat. Okay, so two coils are wound on a toroidal core as shown in figure. The core is made of silicon sheet steel and has a square cross section. Okay, so ni saya nak bagi tahu. Macam previous semester, student saya dia confused. First question state toroidal core and then question state pula lagi square. So dia jadi confused. So madam, which one? Toroidal ke square? Agak-agak awak apa? Kalau tengok gambar pun kalau tengok gambar pun dah tahu dia adalah toroidal. Okay. So mana datangnya square ni? Square ni adalah dia punya cross section. Maksudnya dia punya area. Kan kita punya formula kita ada melibatkan area, betul tak? So inilah yang melibatkan area dia. So awak just imagine macam ni adalah sebentuk kek yang awak pandang daripada atas. Okay, so bila awak pandang pada tepi, dia ada ketebalan di sini, betul tak? Macam kek, dia ada ketebalan kat situ. Kalau kita tengok daripada pandangan sisi, okay. So jadinya yang square ni adalah bila kita cut it out. Maksudnya macam awak potong kek,
Bila awak potong kek, bila awak bawa keluar, dia akan jadi satu square cross section. So yang ni lah area, iaitu yang melibatkan panjang darab lebar tu. Yang ni lah square. So ini square, ini adalah toroidal. So jangan confuse. Okay. Then the coil currents are I1 equal to 0.28 ampere and I2 equal to 0.56 ampere. Kemudian A, determine the flux density at the mean radius of the core. So untuk flux density adalah kita nak cari kita punya B. Okay. Kemudian kat sini disebut pula mean radius of the core. Okay. So memang ini awak macam kata tak payah pening sangat because of this word mean, sebab dekat sini tak ada air gap. Okay. So there is no air gap here. So you don't have to worry about the mean word. Okay. Sebab yalah kita nak tolak apa kan kalau awak worry ataupun confused kena tolak ke tak kena tolak ke, tak payahlah sebab dia tak ada air gap pun. So tolak ke tak tolak, dia tak ada effect. Okay. So kita cari dulu untuk A. So ini adalah untuk A punya solution. Okay, so dekat sini dia state the two MMFs aid each other. Apa maksud aid each other ni? Ada yang pernah dengar sebelum ni? Sebab saya rasa semester sebelum-sebelumnya awal-awal kot awak ada jumpa part 1 ke part 2? Awak from matric atau diploma? Diploma. Diploma dan Diploma. Group lagi satu yang matric. So pernah jumpa tak sebelum ni dengan soalan ni? Yang magnetic circuit ni. Pernah deal tak before? Masih diploma ke? Ke first time jumpa dekat dalam subjek saya ni? tak ingat madam. Tak ingat. Tak apalah, tak ingat. Okay, so ini adalah Pasal first time. First time? Oh, bahaya ni kalau first time ni. Okay, so please pay attention lah. Okay, so aid each other ni maksudnya dekat sini. Okay, so awak bayangkan ni tangan awak. So untuk case ni, kita punya thumb ni jadi B. Kita punya finger yang lain ni jadi I. Okay, so sekejap saya nak pusing. Okay, so sekarang untuk I1, current awak masuk ke sini, ke kanan. Okay, so samalah dalam gambar ni sekarang. Okay, jadi awak punya arah B adalah ke atas. Kan, betul kan? So saya tulis dulu. B dia arah ke atas untuk I1 ni. Inilah, dia akan pusing ke sini lah. Kemudian awak tengok pula di other side, untuk I2, current dia masuk ke kiri. So, saya tukar gambar ni. Okay. Ni. Saya pusing. Ni. Anggaplah tangan awak ada berputar macam ni. So, sekarang current tu dah masuk di sini. B awak dah jadi ke bawah. Kan? Betul tak? Boleh imagine tak? Boleh. Kan? So sekarang untuk case yang ni dia punya B ke bawah. So perasan tak dia duduk dalam orang kata same direction. So that's why kita panggil dia sebagai aid each other. Okay. Kira dia bergabung tenaga lah. So dia sama, dia tak gaduh. Okay. So that's why untuk MMF dia kita add together. Okay. So ini untuk ni N. I untuk yang pertama and then ni untuk yang kedua N I. So ini adalah total MMF dia untuk toroidal tadi. Alright. So back to our main purpose, kita nak cari the value of B. Okay, so value of B tu kita akan ambil daripada graph ni. Graph ni dia provide untuk soalan ni lah. Okay. So sebelum nak cari B ni, kita kena tahu the value of H. Sebab kita nak cari dekat mana dia duduk dan baru tarik ke sini. Okay. So kita kena cari value of H lah. So ni kita dah ada ampere turn kat sini. Kemudian dekat sini 2 pi multiply by 20 multiply by 10 power of negative 2. So agak-agak kat bawah ni value of apa dia bahagi ni?
Siapa tahu? Ada yang tahu? 2 pi multiply by 20 ni apa? Kalau awak tengok unit ni, ke atas ni ampere turn, bawah ni meter. So kalau meter apa? Kalau meter apa? Ayah pun pandai jawab. Length lah. So length apa dia cari ni? Macam tadi saya ajar, kita punya ni lah. Nampak? Ni awak, dia nak treat awak, nampak tak? Dia bagi outer diameter dan dia bagi inner diameter. So you have to find by yourself lah yang tengah-tengah ni. Okay. Dia memang tengah lah. Ni anggaplah dia tengah Saya tak berapa nak tengah pula lukis. So kita punya aim sekarang kita nak cari lilitan ni punya panjang, punya ukuran. So apa kita buat? Kita akan cari dulu ni outer diameter 21 cm. Kemudian kita akan minus dengan 19 cm. Betul tak? So kita akan dapat dekat sini 2 cm. So 2 cm tu adalah daripada sini ke sini. Okay, 2 cm. Tapi sekarang kita nak cari daripada sini, pada tengah ni, sampai ke dot ni, dash line tu. Jadi, 19 plus dengan 2 ke? Ataupun plus dengan 2 divide by 1? Divide by 2. Plus 1. Plus 1. Sebab 2 ni ada dari sini-sini. Kita nak tengah-tengah dia. So 2 bahagi 2 dapat 1 dan kita akan plus dengan 19. So kita akan dapat 20. So inilah 20-nya. 2 pi ni tadi formula kan? Untuk panjang lilitan kan 2 pi R. So R tadi kita kira dapat 20. Dan yang ni dia convert kepada meter. So dapatlah value of H. So awak pergi ke dekat graph. Tadi dia ada 3 kat sini. So hati-hatilah kita deal dengan silikon. So silikon yang atas ni. So lebih kurang 260 sini 200, sini 400, sini 300. So lebih kurang sini lah. So awak naik atas. Tak lurus, maafkan saya. So luruslah Anggap dia lurus, sampailah kat sini. So awak tarik. So dapatlah value of 1.1. So kalau awak letak 1.1 pun saya accept. Okay. So ini adalah jawapan untuk E. Kemudian B. B assuming constant flux density same as at the main radius over the cross section of the core determine the flux in the core. So ni flux. So flux, apa formula flux? Kalau awak tengok kat sini, apa yang dia buat? Flux equal to BC lah untuk kita sekarang core ni kan. So BC darab dengan yang ni AC. Okay. So AC ni lah yang tadi saya cakap, yang cake tadi tu. Okay. So cake tadi tu, dia cakap dekat sini, dia cakap tak dia punya tu berapa, tak ada kan. Jadi awak dah tolak tadi ni, awak dah kira dapat 2 cm. So dekat sini, dia punya bila kita potong betul tak sini jadi 2 cm lah kan. Awak bawa dia ni pergi keluar kan. Awak kena imagine tau ni. So 2 cm. So since dia cakap square, so kita anggap dia adalah segi 4 sama. So sini pun akan jadi 2 cm. So area adalah 2 multiply 2 cm. So that's why dah dapat dekat sini 2 multiply 2 and then convert to meter. So dapatlah jawapan untuk flux. Okay. So next, C. Determine the relative permeability. So dia nak you all find the value of mu R. Okay. So just masuk je dalam formula. Since B kita dah ada value, mu naught is fixed value. And H pun kita dah dapat daripada sini. So just masuk dalam formula and you will get the value of 3393 for the permeability. Okay. So okay kot saya rasa. Okay, now kita pergi pada example seterusnya.
Okey, yang ni kalau tadi awak dah deal dengan benda yang bulat-bulat, but this time dia adalah square. Okay, then the magnetic circuit of figure 1.10 provides flux in the two air gaps. The coils N1 700 and N2 is equal to 200 are connected in series and carry a current of 0.5 ampere. Neglect the leakage flux, reluctance of the ion, infinite permeability, and freezing at the air gaps. Determine the flux and flux density in the air gaps. Okay, so ni gambar ni memang dibagi dalam soalan. Pun dia dah labelkan ni. Dan yang ni pun dia provide juga. Okay. So dekat sini, kalau tadi saya sebut dia 8, betul tak? Mana tadi? Ni, dia 8 each other. But this time, nampak tak dia tulis apa? They oppose each other. Kenapa oppose? Okay, so berbalik kepada kita punya rule tadi. So sini current masuk, so sini current keluar lah. Tinggal. Okay, so ni lagi sekali imagine that this is your hand. And then so current dia masuk ke kanan, so saya kena, okay, so betul lah gambar ni, tengok yang direct arrow ni ke kanan. So you punya direction of B is ke atas. Okay, so dekat sini awak punya ke atas. And then kalau untuk yang ni pula, saya pusing awak punya tangan ni, masuk ke sini. Nampak tak B dia dah ke mana? B dia dah ke bawah. Okay. So B dia dah ke bawah. So that's why dekat sini kita cakap dia oppose. Nampak tak? Ini saya dah keluarkan dekat sini. Satu atas, satu bawah. Okay. So macam mana dia boleh keluarkan daripada gambar yang tadi square kepada circuit yang ada resistor macam ni. Resistor ni. Okay. So macam mana? Awak tengok ni Sini kita ada satu resistor. Okay. From C to D. Kemudian kita ada another one from D to E. And then kita ada lagi dekat sini AB. And then dekat sini kita ada lagi AF. Then lastly kita ada dekat sini AD. Okay. So nampak tak? Dia ada CD. Dekat sini apa tadi? DE. So sini R, DE. Sini ada RAF, sini RAB dan juga RAD tengah-tengah. Okay. So dekat sini ada lagi satu air gap dan juga air gap. So that's why kita kena letak juga air gap dekat sini dan sini. So jadilah figure 1.11 ni punya circuit. Okay. So since soalan dia hanya minta in the air gaps. Maksudnya dia hanya minta awak deal dengan air gaps sahaja. So kita jadikan macam ni lah. Okay. Kita nak deal dengan air gap which is RG1 and RG2. Okay. So kita mula-mula kita cari dulu dia punya area for the air gap. Okay. So kenapa dekat sini dia cakap area tu untuk the first one and the second one air gap adalah sama. 2.5 multiply by 2.5. Mana datang 2.5? Okay, macam saya cakap tadi, kalau macam tadi petak bolehlah bayangkan kek kan. Yang ni petak bulat. Kalau petak ada je kek yang petak kan. So awak imagine juga dia adalah kek. So dia ada ketebalan di sini juga. Okay. Sama lah. Saya tak pandai nak lukis. Awak imagine lah. So dia petak macam ni lah. Dia tebal. Okay. Macam tu. Jadi depth of core tadi tu, depth dia dekat sini lah. 2.5. Okay, so awak imagine awak potong dia kasih keluar. Okay, potong dia. So bila kita bawa keluar dia jadi petak lah. Gini. Okay, so dekat sini 2.5 and then dekat sini berapa?
L5 lah. Okay. So L5 sama dengan L1. Nampak tak? Sini L1 sama dengan L5 which is 2.5 cm. So sini 2.5. So that's why kita punya area adalah 2.5 multiplied by 2.5. Inilah datangnya 2.5 multiplied by 2.5. Kemudian didarab dengan ni sebab convert from centimeter to meter. So dapatlah area. Okay. So area dekat sini awak boleh samakan dia sebab L5 ni dan juga L1 ni sama. Okay. So kalau L1 ni punya value tak sama dengan L5, so maksudnya awak kena separate lah di area dia. Maksudnya AG1 ni dah tak sama lagi dengan AG2. Okay. Faham kan? Okay. So next kita pergi pada RG1 dan juga RG2. So RG1, okay. RG1 adalah formula dia apa? Semua dah biasa guna kan? So kat atas ni adalah L, kat bawah ni adalah mu A. Okay, so since kita deal dengan air gap, so kita pakai yang fixed value punya lah untuk air gap which is mu naught. Okay, so samalah, same goes to RG2 which is mu naught. Then A ni pun sama kan, AG1 and AG2 sama, so sama value kat situ. Kemudian dekat sini kita ada LG1 and sini kita ada LG2. So berbeza lah sebab ni LG1 berapa? 0.05 and LG2 is equal to 0.1. So inilah yang dimasukkan. So dapatlah value of RG1 and RG2. Kemudian next kita cari flux dia lah. Okay. So untuk flux 1 which is for the air gap number 1, inilah kegunaan oppose dan juga aid. Aid tadi kita plus together and now kita deal dengan oppose sebab dia punya direction dia saling menolak. Kira berlawan arah. So that's why kita kena minus. Okay, so ni N1 minus by N2. So sama kat sini dia minus juga tapi dia terus tulis 500. Okay, so multiply dengan 0.5 then divide by 0.637 ni tadi. Ni R. Okay, so dapatlah flux 1 and flux 2. So dia nak dapatkan total dia, kita kena plus lah. So flux 1 plus flux 2 dapatlah flux. Okay. Kemudian yang ni dia nak B, G1 and BG2. Kan tadi dia nak flux and flux density. So flux kita dah dapat, flux density berbeza. Okay. So BG1 awak darabkan awak divide yang 0.392 flux 1 divide dengan area. So dapat. Kemudian yang ni pun sama, dapat untuk BG2. So settle. Okay. Habis dah. So settle untuk chapter 1. So far ada soalan tak untuk chapter 1 sebelum kita move to chapter 2? Okay tak? Okay. So saya stop sharing untuk chapter 1. Saya akan sharing untuk chapter 2. Okay. Okay. So nampak dah kan? Additional notes for chapter 2. Okay. Okay, so kalau macam dekat diploma, saya rasa awak tak jumpa untuk three-phase transformer. You just deal with the single-phase transformer. Rasanya lah, betul kan? Yeah. Betul. So jadinya untuk calculation part, saya fokus more on the three-phase transformer. Sebab single-phase transformer, saya percaya you guys quite familiar dekat single-phase transformer tu. Okay, so
Ini adalah three phase transformer di mana dia adalah hasilnya daripada combination of single phase transformer. Maksudnya kita combine three sets of single phase transformer to become a three phase transformer. So sama je, dia ada Y and delta connection juga, sama macam single phase. Okay, so kalau untuk Y connection, if you guys still remember, for Y connection, current ke voltage yang sama untuk single phase dan three phase? Ke tak ingat dah? Untuk, lupa dah tu. Okay, untuk Y connections, current yang akan sama. Maksudnya current pada single phase dan juga current ketika dia three phase, value-nya akan sama. Okay. Kalau untuk delta, dia punya voltage yang akan sama. Okay. So untuk Y connection, kita ada Y dan juga delta. Untuk Y connection, current single phase sama dengan current three phase. Tapi kalau untuk delta, V single phase is equal to V three phase. Okay. So ni adalah contoh to form a three phase Y delta transformer. Okay. So this one is for primary side and this one for secondary side. Okay. So ni lah Y and delta. And then this one is YY. So Y for primary and Y for secondary. And this one is delta Y and this one is delta connections. Okay, so saya nak bagi tahu hasil siap. So either in test 1 or even final exam, kalau the question asks you to draw the connection for the three phase transformer, so you have to give both connection. Okay, maksudnya figure ni and another one figure ni juga. Okay, ni. So ni dan yang ni, jangan bagi salah satu. Okay, kenapa? Sebab sometimes dekat final, dia boleh bagi awak free marks sahaja. Okay, tambah-tambah awak ODL sekarang, memang dia bagi free marks lah. Maksudnya ini dia boleh bagi awak 2 marks and this one another 2 marks. So kalau awak bagi saya either one, so you lose another 2 marks. Free je awak dah lose dekat situ. Okay. So kata take the advantage that during the final exam especially, collect sebanyak-banyak markah yang boleh dekat theory part. Okay. So since you are in ODL, so saya rasa teori tak ada masalah. Okay, semuanya calculation lah quite challenging sikit. Okay, tapi saya rasa in ODL you have to understand the concept only. Sebab for the formula awak dah boleh letak tepi. Maksudnya awak punya memory itu dah tak banyak guna untuk hafal formula. So please use all your memories to understand the concept. Okay, so then you just apply all the formulas. Sebab awak dah faham the concept, then senanglah untuk apply formula tu. Okay. Okay, so saya terus pergi pada example. So ini adalah example untuk three phase transformer. Okay, so baca soalan betul-betul. Kalau awak tengok dari segi awal-awal pun dah nampak. Kalau tak betul-betul bacalah, awak terus nampak single phase transformer. Tapi awak kena tengok depan ni, dia ada three set of single phase transformer. So means dia punya soalan menuju ke three phase transformer. Okay. So ini dia punya awal dia cerita macam mana dia combine daripada single phase transformer with all these parameters to build a three phase transformer. Okay. So ni disebut dulu three set of single phase transformer 5 kVA. So 5 kVA ni belongs to single phase transformer. So ini adalah apparent power. So S single phase lah. Okay, 5 kVA. And then ni dia bagi dia punya voltage rating V1, V2 or V primary, V secondary. Yang ni pun belongs to single phase transformer. Okay, so means here this one is single phase values.
and then 50 Hz are connected to form a three-phase transformer bank. The equivalent impedance of each transformer. So here, I nak bagi you another tips. Kalau soalan tu state impedance of each transformer. Okay, maksudnya dia ada impedance dekat sini and dia ada each transformer ataupun mana-mana lah ayat dia macam mana tapi berbunyinya begini. So maksudnya impedance ni adalah belongs to single phase transformer. Okay, maksudnya kalau awak lukis dekat sini ada ni single phase lah. Okay, single phase transformer. Kemudian dekat sini dah jadi three phase punya transformer. Okay, sebab ada je soalan dia kadang students dia salah letak dia punya impedance tu, dia pergi letak dekat sini. Jadi dah salah lah sebab kalau dia letak kat sini dia dah jadi three phase punya value. Okay, nanti saya tunjuk apa efeknya bila awak letak kat sini. Okay, so sometimes soalan boleh state sebagai feeder. So feeder tu adalah belongs to three phase transformer. Maksudnya once kalau disebut feeder and then disebut impedance, so maksudnya yang tu adalah awak boleh letak kat sini ataupun dekat sini. Maksudnya luar daripada connection star delta tadi tu. Okay, so faham tak setakat ni? Okay, so since soalan ni tak melibatkan feeder, so tak adalah benda ni. Okay, kejap lagi saya tunjuk yang melibatkan. Ada. Okay, kemudian refer to its high voltage side. Okay, so macam mana nak tentukan dia high voltage ataupun low voltage? Saya rasa awak okey dah kot ni sebab dia sama je macam single phase transformer. So please keep in your mind that a high voltage and low voltage dia tak fix. Maksudnya tak semestinya high voltage berada di secondary and low voltage berada di primary. No. Dia boleh duduk di mana-mana sahaja, sama ada LV HV ataupun HV LV. Itu semua depends pada value of voltage rating. Okay. Kemudian dia cakap the input supply to the three phase transformer bank is 346 volt. So maksudnya 346 ni dah jadi belongs to three phase. So ni adalah three phase value. A three phase load of 15 kVA. Okay, so yang ni dah jadi as untuk three phase. And then 400 at a power factor of 0.82 lagging. So lagging, remember dia adalah negative, is connected at secondary side. So inilah secondary side. So ni semua adalah three phase value. Okay, so ini sebab awak dah tengok dia punya solution. So awak dah tahu sebelah sini star and sebelah sini delta. Tapi sebenarnya macam mana boleh keluarnya star sini, delta sini? Kenapa tak delta-delta or delta star? Why? So, ini adalah some tips how to decide the transformer connection from the question. Okay, so tadi dia cakap dia daripada sini dia construct single phase transformer tu menjadi three phase transformer. So daripada rating 200 400 to 346 400. Okay, so ini adalah single phase, ini adalah three phase. Okay, so we go one by one. Okay, so tengok dulu dekat primary side. So daripada single phase dia 200, dan bila three phase dia jadi 346. Okay, so as I mentioned earlier, untuk delta dan Y connection dia ada dia punya rule yang kita kena ikut. Okay, so for delta connection, voltage single phase ataupun three phase dia sama. Kalau Y connection dia tak sama. So kalau awak tak percaya, awak tekan kalkulator 346 awak divide dengan insert 3, awak akan dapat 200. Okay, plus minus lah, awak akan dapat 200. So dia mematuhi kepada rule Y connection. Okay, so that's why dekat primary side dia adalah Y connection. Okay, and then how about the secondary side? So as you can see here, the value of secondary side voltage remain from the single phase to three phase. Okay, single phase dia 400 and three phase pun dia 400.
So dia mematuhi rule untuk delta connection. So that's why for the secondary part, we connect it as delta connection. Alright? So saya rasa jelas dah. Kemudian ini adalah determine the single phase equivalent circuit referred to the high voltage side. So high voltage side dekat sini adalah mana tadi? So kita tahu sini LV and sini HV. Kan? Sebab yang ni adalah higher than yang sebelah primary punya voltage. So kat sini dia nak refer to high voltage. So dia nak refer to secondary. Okay, so secondary. So that's why dekat sini V2 and IL2 dia remain je 2 without prime. Tapi dekat sini V1 dia ada prime dekat sini and IL ada prime dekat sini. Kenapa? Sebab macam saya mention dekat dalam training videos, kalau dia pindah pergi rumah orang lain, okay, so rumah asal dia adalah primary. So kalau dia pergi masuk rumah secondary, so dia ada prime. Okay, so that's why dekat sini ada V1 prime, sini ada I1 prime. Yang ni dia remain lah without prime sebab dia remain duduk rumah dia. Okay, so kalau soalan tu ubah, dia nak awak refer to primary ataupun low voltage side. So awak punya circuit tu dah jadi V1 without prime and I1 without prime, but I2 yang ada I2 ke atas pula. I2 yang ada prime, then V2 yang ada prime. Okay, mesti ada yang senyum seorang kat situ. Daftarlah saya tak nampak awak. Okay, so macam ni lah. Tapi soalan ni nak refer to high voltage which is secondary. So macam ni lah gayanya. Alright. So ni saya dah provide solution untuk this question. Saya dah upload dekat dalam GC. So nanti awak boleh try. Tapi saya akan tunjuk lagi satu slide yang lebih detail. Jadi dekat situlah saya guna slide tu untuk ajar awak step by step. Then awak just apply the same procedure, the same step to answer this question. Alright. So saya stop dulu sharing. Yang ni pun ada soalan untuk auto transformer. So boleh tengok Saya nak explain tak sempat ni, dapat sengah. Saya nak pergi pada next ni. Kemudian saya stop sharing. Okay, saya pergi pada next slide. Ini slide yang terakhir lah ya. Okay. Okay, so you nampak kan question for chapter 1 and chapter 2. So saya jump to the question for chapter 2 directly. Okay, so this is the question number 2 for the chapter 2. So soalan dia lebih kurang macam yang tadi saya explain, but this question dia ada feeder. Okay. Tapi dia tak mention feeder dekat sini. Tapi macam mana awak boleh tahu dia adalah feeder? Kejap lagi saya tunjuk. Okay. So, okay, 3 set of single phase transformer sama macam tadi. So ini kenapa bergerak? Okay, so ini kecil tu pen ni, okay. So ni semua adalah single phase punya value. So ni S single phase, ini V1, V2 untuk single phase. Kemudian to form a 3 phase, nampak tak? Sini sekarang dia dah masuk ayat 3 phase. So kat sini V1, V2, 3 phase punya. Okay. The equivalent impedance of each transformer, okay, nampak tak sini impedance of each transformer refer to its low voltage side. So kalau awak tengok dekat sini, yang mana satu low voltage, so of course lah dekat secondary. Okay, so ini ribu-ribu, ini ratus-ratus je kan. So primary, secondary. So ini jadi high voltage and secondary jadi low voltage untuk case ni lah Jangan hafal tau. Semua depends on the question. Alright. So next, dia bagi tahu impedance value dia dekat sini. Okay, so dekat mana impedance ni? Okay, nampak tak?
impedance tu berada di sini. Ni. Dia bukan di sini. Okey. Kenapa kat dalam tu? Kalau perasaan pun macam saya cakap tadi lah, dia adalah impedance of each transformer. So kita tahu each transformer pun dah refer pada 3 set. Kan ada 3 dan dia cakap setiap transformer. Okay, so memang dia refer pada yang single phase tadi. So that's why dia dekat dalam. Okay, dan dia refer low voltage, so secondary. So that's why dia berada di sebelah secondary. Okay, so macam mana kita tahu dia delta, and for the primary is star ataupun Y. So macam tadi saya ajar lah. Ni daripada 2300 pergi kepada 3984 and 230. So nampak tak, untuk secondary part dia remain, so means sini adalah delta connection. Kemudian dekat sini dia berubah, so means untuk primary dia adalah Y connection. Okay, so jadilah begini, Y connection on the primary part and delta connection for the secondary part. Okay, so next, sambung lagi. The three-phase transformer bank supplies a load of 54 kVA. So maksudnya 54 ni dah jadi as three-phase at power factor of 0.85 lagging. Lagging ni negatif at rated voltage by means of a common three-phase load impedance. Ni, inilah yang disebut. Selain dia sebut feeder, dia juga boleh sebut macam ni, three phase. Maksudnya ada perkataan three phase dekat situ. That's why 0.09J 0.01 berada di sini. Nampak tak? So ini adalah three phase punya. Okay. Kemudian kenapa kita letak dia dekat secondary? Bukan dekat sini. Kenapa? Sebab dia kata load. Okay, bahagian load. Maksudnya dekat sebelah kanan lah. Kita loadkan, yang belah kiri tu adalah supply. Okay. So compute the following. First, a schematic diagram showing the transformer connection and then the setting and voltage of the transformer. And then dekat sini again, dia sometimes dia boleh sebut sending end voltage, or sometimes dia boleh sebut required phase supply voltage. Okay, so mana-mana je tapi benda yang sama. Okay, so dia saja je nak treat awak. Sebab student kadang dia dah hafal sending end. Lepas tu bila keluar soalan, dia orang ubah je dia punya term, and then dia dah pening. Tapi sebenarnya sama. Okay. And then the last one is find the voltage regulation. Okay, so ni saya pergi laju-laju. So ni adalah yang saya dah explain tadi daripada soalan. Saya just letak dekat dalam ni. So ini single phase, ini three phase, ini single phase punya apparent power, and then ni adalah three phase punya apparent power. Kemudian Z tadi, yang tadilah saya dah tunjuk ni, low voltage, yang ni feeder low voltage. So yang ni adalah single phase punya Z, yang ni feeder kan, so three phase. Okay, so kenapa kita kena tahu dia single phase ke three phase? Sebab masa kita nak transfer dia, nak kita bawa dia daripada primary to secondary or secondary to primary. Ini dia punya effect. Maksudnya, okay, so for example dekat sini, kita tahu primary side kita adalah HV. Okay, so secondary part kita adalah LV. So ni primary, ni secondary. Okay, so dekat sini, kita punya aim adalah kita nak buat calculation dekat bahagian primary. Okay, so that's why kita bawa semua item yang berada di secondary ke primary. Okay, so kita bring all the item in secondary part to the primary part. Okay, so inilah yang kita buat. Okay, so first kita kena cari A. A ini adalah transformer ratio. Ini ada untuk single phase transformer. Okay, so sebab dia pun single phase, so kita cari A macam biasalah, V1 over V2. So make sure V1 over V2 ni adalah belongs to single phase value.
Okay, so kita akan dapat 10. Kemudian kita cari juga A untuk 3 phase, but this time kita letak prime. Okay, sebab nak differentiate between single phase and 3 phase punya ratio. So untuk 3 phase kita pakai A prime. So dia ada dua cara, satu pakai cara ni dan the other one pakai cara ni. Cara ni sama macam single phase, tapi make sure awak ambil V1 3 phase divide by V2 3 phase. Kemudian lagi satu, cara awak set 3 kan value of A. So awak dapat jawapan yang sama. So awak kadang kena guna formula ni. Tak boleh guna formula ni. Semua depends pada question. Kadang question dia tak bagi rating untuk yang V1, V2 untuk 3 phase. So that's why awak kena cari by using this formula. Okay, so nanti saya akan upload lah contoh soalan yang tu. Kemudian yang ni dia convert daripada Z equivalent dekat low voltage dekat secondary part to primary part. Okay, so still remember in our video, saya tak ingat yang mana, part mana, tapi saya ada explain pasal magic table yang dia bawa dari primary ke secondary and secondary to primary. Okay, so still use the same table for 3 phase transformer. Cuma kalau single phase transformer dia guna A. So untuk 3 phase transformer awak apply same table tapi awak gantikan A to A prime. Okay, sama je. So, untuk ni single phase transformer. So, awak darab A squared sebab kita nak pindah daripada secondary to primary. Okay, so lepas ni kalau awak refer table, dia kena darab A squared. Okay, untuk pindah dari secondary to primary. Okay, kemudian yang kedua, dia divide by 3. Kenapa? Because kalau awak tengok yang training yang baru saya post hari ni, kalau awak dah habis, kita ada spec. Yang ni rasa masa single phase transformer pun awak deal dengan ni, iaitu single phase equivalent circuit. Okay, so ni adalah spec. Okay, so please remember when we use the spec analysis or spec equivalent circuit ni, dia mesti the connection for both primary and secondary must be in Y connection. Okay, so since this question delta connected for secondary side, so that's why kita bahagi 3 kat sini in order to convert the delta connection to Y connection. Okay, so dalam slide tu pun saya dah provide formula untuk convert from delta to Y. Okay, so that's why kita divide by 3 dekat sini. So barulah awak dapat the value of impedance yang awak bawa daripada secondary to primary. Ini. Okay. Kemudian next, kita bawa juga Z feeder yang berada di 3 phase tadi ke bahagian primary. So again, kita akan darab dengan A squared, but this time kita perlu guna A prime. Okay. So kita perlu ambil value A prime ni dekat sini. So yang ni tak perlulah bahagi 3. Okay, sebab dia tidak melibatkan connection pun dekat sini. Dia kat sini. So tak perlu bahagi 3. So just darab je dengan A prime squared. So dapat yang ni lah. Okay. So ni theta macam biasa. Jangan lupa tambah negatif. Okay, so next kita cari dulu dia punya current. Sebab kita sebenarnya nak guna formula ni. Okay. Nak pakai formula ni. So that's why kita kena cari current, kita kena cari Z total. Okay. So Z total kita dah cari tadi. Yang ni awak tambahkan je sebab kita dah bring semua daripada secondary to the primary. So awak just add them together and then awak akan dapat ni for Z total. And then find current. Okay, so untuk cari current, awak boleh pelbagai cara, ikut kreativiti masing-masing. As long as you understand the concept, how to find the value of current. Okay, sama ada primary ataupun secondary, sama ada single phase ataupun 3 phase. Sama je, awak pusing-pusing tetap akan dapat jawapan yang sama asalkan awak masuk the right values. Okay, so for example macam ni, saya guna cara ni, saya cari dulu I line tu. I line ni maksudnya 3 phase value lah.
So ini adalah merujuk kepada I secondary 3 phase. Okay. So bila saya deal dengan 3 phase, so of course S yang saya guna adalah S 3 phase. Dan V2, kenapa V2? Sebab saya cari I2 kan. So pakai V2 pun yang 3 phase. Okay. So that's why dekat sini saya dapat 135.55 ampere. Okay. And then saya dah dapat yang ni, saya boleh cari IL1 untuk yang primary punya current yang 3 phase. Okay, so dia ada dua cara lah. Boleh pakai ratio, pakai A prime punya ratio. So awak tahu kan kalau transform punya ratio, kita ada V1 over V2 untuk cari A kan. Dan kita boleh guna N1 over N2 or kita boleh guna I2 over I1. So all of these adalah transformer ratio. Okay, so ini adalah ratio untuk 3 phase lah. Okay, so IL2 over IL1. So since awak dah ada IL2 punya value and A prime, so awak boleh dapat IL1 directly. Okay, so ini adalah untuk cari single phase punya value. So kalau dia suruh cari current, awak cari je current semua. Single phase, 3 phase, primary and secondary. Okay, so of course confirm awak dapat full mark untuk current. Alright, so ni awak guna just apa orang kata? Just conversion je daripada yang 3 phase kepada single phase. Sebab divide by cert 3 awak akan dapat single phase punya value. Okay, so ini adalah I2 3 phase. Awak divide dengan cert 3 awak akan dapat I2 yang single phase. Yang ni. Okay, so yang ni dia guna ratio juga, tapi dia guna ratio untuk single phase lah. So bahagi dapat ni. Okay, so kalau awak perasan, so ni ada lagi satu tips. Nampak tak? Sama value dia. Kalau tak sama ni, salah. Okay, tapi jangan hafal. Ini case dia sama sebab apa? Kalau awak tengok ini I1 sama dengan IL1. Okay, kenapa? Sebab awak tengok dekat primary. Primary part, dia adalah Y connection. Macam saya mention sebelum ni, kalau Y connection, dia punya rule adalah current yang sama. So that's why dekat sini awak dapat current dia sama for both single phase and 3 phase value for current. Okay? So far faham kan? Ke saya cakap sorang-sorang ni? Are you still there guys? Ada. Ada Fokus kan? Okay, fokus. Sebab kejap lagi dah nak buka masa kan? Okay, so inilah last kali. So masukkan dalam formula yang kita memang nak guna tadi tu. Okay, penat awak dah cari sebelum ni. So make sure dia betul lah. So tak adalah sia-sia awak kira yang last ni. So masukkan I phase. So tak kisahlah kat sini sebab since kita Y connection. So masuk I phase ataupun I line samalah. So kat sini kemudian don't forget to add the value of negative, the sign negative. And then masukkan Z total daripada sini. Kemudian masukkan voltage V2 prime. Okay, so ni. Ataupun ni. Sama je. So, tekan calculator akan dapat V1 new. So, mesti ingat yang V1 new awak dapat ni adalah single phase. Okay, single phase value. So, you have to convert sebab soalan dia nak awak jawab dalam sending end voltage of 3 phase transform. Maksudnya nak 3 phase value lah. So that's why awak perlu convert yang single phase value to 3 phase value. So macam nak convert, just multiply with the set 3 values. Okay. So terus dapat jawapan. So inilah adalah line to line sending end voltage. Okay. So sebenarnya 3 phase ni dia banyak nama tau. Banyak nama. Sometimes orang tulis 3 phase, sometimes orang tulis line, and sometimes orang tulis line to line. Okay, so ni semua sama iaitu 3 phase value. So jangan confuse lah. Okay, sebab kita banyak mazhab, banyak buku yang kita refer. So term dia tu berbeza-beza tapi sebenarnya sama je. Tak lari jauh pun. Okay. So last one is voltage
regulation. Sama macam single phase transformer. So ambil value yang awak cari tadi. Kalau awak guna single phase, so make sure yang awak minus ni pun single phase. Kalau awak minus ini single phase, ini dah three phase, dia dah jadi cacah marba. Okay, so dia tak akan dapat the right voltage regulation. Okay, so macam mana nak tahu awak dapat betul ke tak? Kalau awak confused, awak tengok jawapan yang awak dapat. Kalau menghampiri kepada 0%, maksudnya dia tak lari jauh lah. Maksudnya kalau tiba-tiba awak kira awak dapat 50% ke 68% ke, so ni confirm salah. Okay, why? Sebab voltage regulation dia punya value mesti nearly to 0%. Okay, so dia berbeza dengan efficiency. Efficiency mesti nearly to 100%. Okay, maksudnya lagi efficient transformer tersebut, maksudnya value dia lagi menghampiri to 100%. Kemudian kalau voltage regulation ni, maksudnya lagi bagus transformer tu, maksudnya transformer tersebut mempunyai voltage regulation yang lagi dekat dengan 0%. Okay. Okay, dah settle untuk three phase. So ni saya nak reverse ke chapter 1 punya example. Last, ni saya laju-laju lah sebab dia lebih kurang macam sama macam tadi. Okay, so ini adalah a ring magnetic material. Nampak tak dekat sini dia pakai rectangular cross section. Inilah yang student saya confuse. Madam, ring ke rectangular? Okay, so ni saya dah explain tadi. So the inner diameter of the ring, bla bla bla, dan outer diameter lagi thickness. Thickness ni awak bayangkan awak punya ketebalan kek tersebut. Okay, inilah dia, 2 cm. And air gap. So for this case adalah ada air gap to 1 mm length. And then cut across the ring. The ring is wound with 600 turns, and when carrying a current of 5 ampere produce a flux density of 1.5 Tesla. In the air gap, the effects of leakage, flux, and fringing field are neglected. Solve the following. So ni magnetic field intensity, disuruh cari both dekat magnetic material and also air gap. And then disuruh cari relative permeability, which is mu r, and then total reluctance of the magnetic circuit and component values. Okay, so still remember yang saya sebut min awal-awal tadi. So untuk soalan ni dia ada min tak? Dia ada sebut pasal min tak? Tak ada kan? Kan ada? Tak ada. Dekat sini. Tak ada kan? Tak ada pun perkataan min dekat sini. So bila tak sebut min, awak kena hati-hati untuk cari the value, the new value of LC. Kan? Di mana the new value of LC tu awak kena minus the line of air gap. Even dia 1 mm memang small sangat lah kan. Awak kena minus juga. Itu kira macam konsep. Kalau awak tak minus, kira saya tolaklah markah dekat konsep tersebut. Okay. So ini adalah data daripada question. Okay. So given in the question. So ini adalah figure yang saya boleh keluarkan untuk awak imagine. Okay. So kalau dalam soalan ni, dia tak bagi figure tau. So awak yang kena imagine. So ini dah yang sepatutnya awak imagine. Okay. So dia circle, kemudian dia macam cake, ada ketebalan tadi, thickness dia 2 cm. And then dia bagi outer diameter, and then dia bagi inner diameter. Okay. The purple one is the outer diameter and the green one is the inner diameter. So kita punya aim adalah kita nak cari yang red dash line tu. Okay, so macam biasalah outer tolak tolak inner, then dapat 2.5. Kemudian awak plus dengan yang green ni. Okay, so 2.5 bahagi dengan 2, awak plus, awak akan dapat ni lah. Okay, so sama macam tadi. Kemudian awak cari dia punya area, keluarkan dia punya rectangular cross section, yang ni lah. Bila awak dah cut it out, and then so awak dapat bentuk rectangular. 2.5 multiplied by 2, so ni dapat ni, and then convert to meter. So inilah A dia. So area dekat sini samalah sebab dia satu bulatan. So AC equal to AG lah. Okay, so AG dekat sini, AC pun sini. So dia same length. Okay, so same thickness. Okay,
So that's why kita letak AC is equal to AG. Okay, so since dia tak state mean length, so that's why awak kena cari LC new here. So awak minus dah. LC kita dah cari tadi pakai 2 pi RC. RC kita dah cari macam mana dekat sini tadi. Dan dah dapat value of LC. Yang ni adalah yang warna merah ni. So yang LC new ni sebab dia tak state mean, so awak kena minus yang LG yang kecil ni. So that's why awak minus kat sini, awak dapat LC yang new 0.706 meter. Okay, so barulah awak proceed to the next step. Okay, so ikut soalan ni disuruh cari HC dan juga HG. Okay, so kalau awak nak cari HC dulu, awak perlukan mu. Kan? So since dalam soalan dia tak bagi mu R untuk core tersebut, so awak tak boleh cari, awak proceed dulu dengan untuk air gap. Since air gap tak perlukan permeability tu, dia hanya perlukan mu naught. So since mu naught adalah fixed value, so awak boleh cari. So dapatlah HG. Okay, so masukkan mu naught, masukkan BG. Ini semua daripada soalan, so dapat HG. Kemudian, we also knew that F is equal to Ni and also equal to HL. So for this case, which is with air gap, so kita tahulah untuk Ni tadi, dia duduk dekat satu circular ring, so mesti kita add together kan. So awak just rearrange the formula and then awak akan dapat HC. So awak dapat value of HC tanpa menggunakan value of mu R. Okay, so dah dapat value of HC. So next, barulah dia tanya awak the value of mu R, the relative permeability. So easy lah, sebab awak dah cari BC, BC dah ada, dah cari HC sebelum ni, then awak just rearrange the formula and then awak akan dapat the value of mu R. So ni lah. Kemudian last kali disuruh cari total reluctance of the magnetic circuit and component values. So disuruh cari RC, RG, then of course lah R total. So cari dulu RC. So please be careful, you have to use the value of LC with the value the new one, okay, the new one value. And then darab dengan mu adalah fix untuk mu naught dan ni AC. Ini tadi 466 ni tadi dah dapat kan dekat nombor 2. Mana? Ni. So mu dah dapat. So that's why dekat sini ada mu lah. Okay. So ni mu naught, ni mu R. Okay, sebab ni 4 core. So ada mu R. Kemudian darab dengan area tadi dah cari, so dapat. Kemudian awak pergi pada reluctance untuk air gap. So pakai mu naught, darab dengan AG sama dengan AC tadi. Kemudian ni LG. Kemudian masuk calculator dapat. So dan dapatlah R total. Awak just add the RC and RG together. So dapat. Settle. Okay, so far faham tak? Ada apa nak tanya? Ke laju sangat saya cakap ni? Okey. Okay. Okey. Okey. Shopee. Okay, so sekejap lagi boleh Shopee. So kalau tak ada question, kalau awak pergi dekat Google Classroom, sharp at 5 o'clock, kejap lagi, dia akan appear satu assignment yang awak perlu turn in. Dan itulah yang saya namakan dia sebagai quiz 1. Okay. So saya buka kamera balik. Saya letak kat Google Classroom tadi sebagai quiz 1. Pukul 5 kejap lagi baru ada. So sekarang tak ada lagi. And then dekat situ ada soalan, 2 soalan untuk chapter 1 dan juga chapter 2. And then buat individual, awak submit lah. Saya letak dekat situ due date dia on Friday before 5 o'clock.
Okay, so please make sure all of you turn in your quiz 1 before 5 o'clock on this Friday. Okay, so since tomorrow holiday kan, so should be no problem lah untuk awak siapkan. Senang je, trust me. And then rasa tu je kot. Kalau ada apa-apa soalan yang macam confused ke, sebab sekarang awak just dengar kan, tak buat lagi, so awak tak dapat nak dapat dia punya confused tu lagi. Bukan saya minta awak confused, sebab teori and practical dia different kan. So bila awak dah start buat, kalau ada confused di mana-mana, just PM me, right? Tanya je saya, okay? Kalau saya ramai reply pun tak apalah, asalkan saya reply, okay? So sebelum awak left, so tolong letak nama awak dekat bahagian chatting tadi tu, kat chat room on your right hand side tadi. Okay, so letak nama and then you boleh leave lah. So setakat ni sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum and selamat sejahtera. Right, so thank you everyone. Jangan lupa tulis nama. Thank you, madam. Thank you, madam. Salam. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you, madam. Jangan lupa letak nama tau. Hey, madam. Okay, alright. Selamat berbuka. Selamat buka juga, madam. Selamat buka, madam. juga, madam. Alright.